Wakaf ini pada dia adalah awal malam. Allah Ta'ala cerita tentang bermula daripada awal malam lagi, manusia mungkin akan melakukan ataupun kebiasaannya akan melakukan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan kami di episod yang seterusnya. Bagaimana dengan Ajwat? Ya, Alhamdulillah kita bertemu lagi di episod yang ketiga kali ni. Oh ya, dan episod ketiga ni bersama-sama kita di YM Podcast. YM Podcast ditaja sepenuhnya oleh Yayasan Maghfirah. Itu dia. Jadi kita akan membincang segala hal yang kita akan cuba berbangkit dalam kita punya program kali ni, iaitu Tadabbur Surah Al-Falaq. Jadi Ajwat, mungkin Ajwat boleh terangkan sikit Surah Al-Falaq ni macam mana? Surah Al-Falaq ni tentang dengki ke? Anwar? Mungkin dalam surah Al-Falaq ni ada juga Allah menyebutkan berkaitan dengan dengki. Tapi kalau kita nak tahu selebihnya, kita juga jemput tetamu undangan kita, iaitu Ustaz Dr. Sanusi Azmi. Masya-Allah. Assalamualaikum Masya-Allah, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Jadi macam mana Ustaz perkembangan sekarang? Alhamdulillah, sekarang ni semuanya baik. Cuma biasa minggu lepas atau sebelum ni, kat ni ada macam makanan sikit. Apa benda itu? Maafkan Ramil lah. Kali ni tak ada dah. Atau macam mana? Mungkin dia akan promo dari episod orang kata sedutan akhir nanti. Okey. Yang itulah. Ustaz sekarang ada kat mana sekarang Ustaz? Sekarang ni maksudnya ada kat mana? Maksudnya yalah, mungkin tinggal kat mana ataupun dari mana? Tadi daripada Nilai, jam juga masuk Bangi ni, tu masalah dia roundbout tadi tu Memang itu isu Bangi tu memang setiap hari akan tempuh lah. Bagi Masya-Allah. Masya-Allah. Tabah orang kat sini Ya, betul. Mungkin para penonton nak kenali lebih sikit Ustaz Sanusi kan. Mungkin Ustaz ni sebenarnya ialah daripada USIM Ya. Daripada USIM ke Bangi ni, Ustaz sebenarnya sebagai apa sebenarnya kat USIM tu? Okey. Di USIM saya bertugas sebagai pensyarah, yang mana saya mula daripada tahun 2005 sebagai tutor. Waktu tu secara umumnya sebab degreenya dalam bahagian hadis, jadi saya mengajar subjek-subjek hadis lah. Cumanya bila dah habis PhD tu, pengkhususan lebih fokus kepada orientalis dan sirah. Jadi lepas ni, ataupun kebanyakan subjek yang saya mengajar adalah subjek berkaitan tentang orientalism dengan sirah. Kemudian adalah sikit subjek lain, mungkin hifiz, tasmi' awal hafal Quran, ataupun subjek hadis. Masya-Allah. Jadi Ustaz memang pakar bab orientalis dengan sirah Nabi ni InsyaAllah. Masya-Allah. Tak adalah tera mana. Mungkin episod akan datang nanti kita cerita pasal sejarah pula kan. Macam mana perkembangan orientalis. Kisah Nabi kan. Kisah Nabi, Masya-Allah. Betul. Kita mungkin di lubuk hati para penonton ni, memang orang kata kisah Nabi ni memang orang minat sebenarnya. Betul. Seperti macam rancangan di bertiga tu, Jejak Rasul Kan. Orang minat nak tahu cerita kadang-kadang kan. Betul. Dia boleh menjadi pedoman kepada hidup kita lah kan. Betul. Lagi satu, ramai orang minat Ustaz tau. Sebab ramai orang komen, siapa Ustaz Sanusi ni sebenarnya? Betul. Jadi mungkin orang nak tahu juga lah kan, Ustaz ni aktif dekat mana? Di sosial media. Baik. Kalau di sosial medianya, saya ni generasi Facebook lah. Mana banyak menulis di Facebook. Yang lain tu ada juga macam Instagram dengan Twitter. Tapi tak berapa nak aktif sangat lah. Itulah, kalau nak buat TikTok tu ada satu je yang rakam ataupun orang lain rakamkan lah. Saya pun tak reti sangat nak ber-TikTok ni. Bukan generasi saya lah. Nanti ada orang rakam Ustaz. Jadi mungkin para penonton nanti kalau nak follow Ustaz Sanusi, nak tahu perkembangan Ustaz Sanusi, ataupun nak baca orang kata penulisan yang bermanfaat daripada Ustaz Sanusi ni, boleh follow Ustaz Sanusi. Nanti kita akan letakkan link Facebook Ustaz. Link Facebook ataupun username lah. Okey. Baik, insya-Allah. Jadi hari ni sebenarnya kita nak tadabbur satu surah. Yang mana surah ni orang kata kita selalu baca. Dan surah yang ringkas,
tapi dia sangat penuh bermakna lah Juad Betul. Betul. Okey, iaitu surah Al-Falaq. Kalau dalam Al-Quran kata surah Al-Falaq itu waktu subuh. Betul ke Ustaz? Betul. Betul. Jadi mungkin kita akan pendengarkan alunan bacaan surah Al-Falaq daripada Ustaz Sanusi. Masya-Allah, tabarakallah. Silakan. Baik, terima kasih. Acara kita saudara Ajwad dengan Anwar. Saya tak ada Ashraf Saya tadi. samakan dulu. Baik, saya baca dulu Okey, insya-Allah. Silakan. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Sungguh hebat, masya-Allah. Baik Ustaz. Itu dia alunan yang dibaca oleh Ustaz Sanusi berkaitan dengan surah Al-Falaq. Okey, insya-Allah. Jadi orang kata surah Al-Falaq ni dia surah daripada apa? Surah Al-Makkiyah. Al-Makkiyah. Ya, surah yang mengandungi apa orang kata intipati yang kita boleh jadikan pedoman dalam kehidupan Betul. kita. Okey. Jadi mungkin kita boleh tadabbur surah yang ayat yang pertama daripada surah Al-Falaq. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tadi lupa pula nak baca muqaddimah tadi tu. Kita apa? InsyaAllah hari ni kita macam yang disebutkan oleh saudara Anwar. Ya. Anwar tadi mengenai tentang surah Al-Falaq, iaitu kalau kita tengok secara umumnya pun memang membawa maksud Al-Falaq itu tadi secara umumnya dari aspek bahasa. Al-Falaq ni maksudnya infilaq ataupun maksudnya syaqqa, dia terpecah. Sebenarnya. Sebab tu terpecah. Sebab tu kalau dalam satu ayat yang lain, bila Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Musa pukul tongkat dia kepada laut tu tadi, fanfalaqa. Dia kata fanfalaqa tu maknanya terpecah ataupun terbelah dua laut tu tadi. Tetapi macam mana pula dia boleh membawa maksud kepada waktu subuh? Yang majoriti ulama bersepakat maksudnya adalah waktu subuh. Yang dimaksudkan dari aspek bahasa falak ni terpecah, barangkali kerana malam yang zulum, yang gelap itu tadi terpecah sehingga datangnya cahaya itu tadi. Maknanya dua-dua aspek maknanya pun boleh. Dari aspek bahasa terpecah, dari aspek maknawinya ataupun istilahnya adalah waktu subuh, kerana datang waktu subuh tu memecahkan keheningan ataupun kegelapan malam tu tadi. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian Allah Ta'ala mengajar Rasulullah agar berlindung dengan Tuhan yang memiliki. Kalau kita tengok terjemahan di sini, katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kalau kita perhatikan di sini, dua penutup daripada Al-Quran ini, dia mengambil daripada aku berlindung daripada Tuhan yang menguasai waktu subuh, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai manusia. Tengok cantik penutupnya diajar bagaimana berlindung dengan Tuhan. Permulaannya kita cerita tentang Rabbul Alamin, kan? Surah Al-Fatihah yang minggu sebelum ni kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, permulaan Quran. Penghujung Quran kita berlindung dengan Tuhan juga. Cuma lebih dispesifikkan. Awal kita memuji Allah yang Tuhan sekalian alam, di penghujungnya kita berlindung daripada Tuhan, dengan Tuhan juga daripada kejahatan falak itu tadi ataupun kejahatan yang Allah Ta'ala jadikan min syarri ma khalaq. Dan kemudian juga kita ceritakan tentang berlindung daripada Tuhan manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Kalau kita boleh tadabbur, awal Quran dimulakan dengan Rabbul Alamin, penghujung Quran ditutup dengan Rabbul Falaq dan Rabbin Nas tu tadi. Dan yang menariknya dua surah ni dia berpasangan. Yang ni saya seronok nak cerita. Dia berpasangan sebab apa? Dalam suratul Falaq, Allah Ta'ala ajar kita berlindung daripada Tuhan Falak daripada empat kejahatan. Berlindung dengan Tuhan Falak daripada empat kejahatan. Berlindung dengan Tuhan Falak tu empat kejahatan, syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab,
wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4 kejahatan. Kejahatan umum, kejahatan malam, kejahatan ahli sihir yang tak nampak dan juga kejahatan hasad dengki itu tadi. Masya-Allah. Tapi dalam surah An-Nas terbalik. Tadi Mm-mm. berlindung dengan satu Tuhan daripada 4 kejahatan. Dalam surah An-Nas berlindung daripada 3 sifat Tuhan daripada 1 kejahatan. Masya-Allah. Tengok dia kata qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali ulang Tuhan. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berlindung dengan 3 sifat Tuhan tu daripada sifat waswasil khannas ni tadi, iaitu sifat waswas. Sampai penghujung tu semua tentang waswas. Jadi dia satu pasangan, surah ni pasangan yang menarik. Boleh juga kita tadabbur ayat yang Al-Falaq ni merujuk kepada kejahatan luar. Kejahatan malam, kejahatan seluruh kejahatan, kemudian kejahatan malam, kejahatan orang nak sihir kita, kejahatan hasad orang lain. Surah An-Nas adalah kejahatan daripada dalam diri kita sendiri. Waswas ni bukan datang daripada orang lain. Waswas datang daripada kejahatan diri kita pun kita punya tadabbur macam tu juga. Jadi dia 2 pair, 2 pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Jadi dia serba lengkap lah ya. Dia saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Sebab tu juga kedua-dua surah ni dinamakan sebagai surah Mu'awwidhatain. Kalau kita pernah dengar Mu'awwidhatain ni yang kita berlindung daripadanya. 2 perkara yang kita berlindung dengannya. Kerana yang ini memang Rasulullah sendiri buat. Yang kalau boleh kita ajar kepada para penonton sekalian, memang kita kena buat kerana Rasulullah memang sebelum tidur dia akan baca. Perkataan nafas ada sini, nafasa ni maksudnya hembus. Dalam hadis memang Rasulullah buat, Rasulullah akan baca, tapi ada tambah satu lagi surah yang ke atas tu, suratul Ikhlas. Surah Ikhlas. Mana Rasulullah baca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian Rasulullah hembuskan pada tangannya. Memang ada dalam hadis, hembuskan pada tangan dan sapukan seluruh mana yang sampai. Yang ini yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Aisyah sendiri ceritakan mengenai tentang bagaimana Rasulullah sendiri praktikkan dan diajar kepada sahabatnya lain. Salah seorangnya namanya Uqbah bin Amir. Sayyidina Uqbah pun Rasulullah ajarkan dia baca 2 kul ini ataupun kul a'udzu birabbil falaq ni, ataupun 2 kalau tak silap saya, menggambarkan kehebatan 2 surah ni tadi. Satu memelihara daripada kejahatan luar, satu memelihara daripada kejahatan dalam. Itu secara mukaddimahnya mengenai tentang suratul Falaq. Ustaz, saya tertanya-tanya lah, apa yang dimasukkan dengan berlindung daripada kejahatan malam tu? Bagus ini soalan. Secara umum dia kalau kita tengok awal tadi, cerita tentang subuh, yang menguasai subuh itu tadi, dia cantik juga kalau kita tadabbur dekat sini. Maknanya Allah Ta'ala tu memegang waktu subuh itu tadi. Kejahatan akan datang pada malam hari, yang memecahkan kejahatan itulah cahaya yang datang daripada waktu subuh kan. Maknanya Tuhan yang pegang waktu subuh itulah yang memecahkan kejahatan malam. Tapi persoalannya apa yang dimaksudkan dengan kejahatan malam? Ini pelbagai penafsiran. Ada yang menyatakan kerana kebiasaannya kejahatan tu datang pada waktu malam. Sebelum kita masuk pada waktu malam, minggu sebelum ni kita bincang tentang surah Wadduha. Betul? Kan kita cerita Wadduha wal-laili idza saja, dan malam yang saja. Saja ni maksudnya tenang ataupun dah berlalu. Ada seorang doktor daripada, kalau tak salah Iraq, Dr. Ali Mansur Al-Khayali nama dia. Doktor ni dia menghuraikan dari aspek bahasa. Dia kata min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab ni sebenarnya awal malam. Maknanya daripada maghrib sampai ke isyak. Sebab bahasa Arab ni dia spesifik. Ada waktu yang tertentu dia sangat spesifik. Dia ada waktu subuh, dia ada waktu fajar, dia ada waktu duha, dia ada waktu tengah hari zahirah, dia ada waktu zuhur pula, dia ada waktu mana. Setiap masa tu ada perincian masa dia. Banyak perincian dia. Waqab ini pada dia adalah awal malam. Allah Ta'ala cerita tentang bermula daripada awal malam lagi, manusia mungkin akan melakukan ataupun kebiasaannya akan melakukan kejahatan. Awal malam tu kiranya lepas waktu isyak Waktu start atau? waktu maghrib. Sebab bila isyak sampai ke gelap malam, dia panggil saja. Yang macam kita ceritakan sebelum ni, saja tu bukan maknanya sebutan tentang waktu malam yang telah mula menggelap ataupun sunyi. Adapun yang ghasiqin idza waqab ini awal-awal pada waktu malam. Awal-awal pada waktu malam dah mulalah tersingkapnya segala kejahatan. Sebab tu kalau dalam hadis memang Rasulullah SAW suruh kita tutup pintu pada waktu maghrib. Memang ada hadis mengenai tentangnya, dan halang anak-anak kita keluar pada waktu tersebut. Memang ada dalam hadis.
Maknanya kita tidak digalakkan biarkan anak-anak keluar pada waktu malam sedemikian. Yang balik-balik kepada soalan Ajwad tadi, malam ini kerana kebiasaannya kejahatan datang pada waktu malam. Orang melakukan kejahatan datang pada waktu malam. Sebagai contoh, orang nak melakukan zina ataupun pelacuran. Kita jarang tengok orang buat pelacuran tunggu di lorong pada siang hari. Terik panas tak ada orang. Maknanya tak adalah pelacur tu nak tunggu tengah-tengah panas, tak ada. Dia bermula pada waktu maghrib tu dah gelap malam, dia datang. Segala kejahatan akan datang pada waktu malam. Jangan senyum sangat macam tu. Betul. Kemudian Saya terfikir betul lah orang tua-tua dulu suruh anak-anak masuk rumah kan. Ya, Ada ya. jin lah. Ya, Maknanya waktu awal lepas maghrib, waktu senja waktu tu lah ada kejahatannya. kejahatan yang datang. Maknanya ada dua aspek. Satu, kejahatan yang kita tengok tadi dalam keadaan dia datang, kejahatan yang tidak nampak. Ada saya tak tahulah cerita ni betul ke tak, tapi orang taman dulu cerita ada budak tu disorokkan bawah longkang awal maghrib tu, orang cari tak jumpa. Walhal dah suluh dah tak jumpa. Betul. Tapi macam seram pula dengar cerita tu sebab budak tu dicari tak jumpa, kena bukan sekadar cari, maknanya kena diazankan kena dibacakan ayat-ayat pelindung sedemikian datang pada waktu malam. Mana dua kejahatan pada waktu malam ni sama ada kejahatan yang tidak nampak, macam datang dengan syaitan ni, macam Ajwad sebutkan tadi, hasutan-hasutan. Orang kena histeria pada waktu malam biasanya. Kalau kat asrama tu kan, dia siang-siang buta tu tak ada, orang tengah main bola tu tak ada. Jadi itu yang barangkali sebahagian ulama tafsirkan, katakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan ketika kejahatan malam apabila telah datang gelap gelita. Ni saya baca terjemahan tadi, gelap gelita agak kontradik sikit ataupun agak bercanggah sikit, ataupun mungkin kedua-duanya maksudnya ada. Yang saya dengar daripada Dr. Ali Mansur tadi, dia seakan menyatakan waqab ini awal malam saja, itu adalah pada malam yang lebih lanjut lagi, pada malam yang lebih lanjut. Tapi tak mengapa pun, maknanya daripada gelap sampailah kepada gelap gelita, waqab itu adalah pada permulaan malam. Kita tengok di situ mengenai tentang kejahatan malam. Orang merompak pun, tapi sekarang ni orang tak kira, kalau bab merompak ni tak kira dah. Tapi kalau dulu mungkin siang malam ada. Siang malam. Sebab tu dalam sebuah hadis Rasulullah kata kullu ummati mu'afin illa al-mujahirin ataupun illa al-mujahirin. Setiap umat aku yang melakukan kesalahan akan diampunkan, ada potensi untuk diampunkan, melainkan orang yang mendedahkan dosanya sendiri. Lalu Rasulullah cerita, dia kata Allah Ta'ala telah melindungi kejahatan seseorang pada malam hari. Dalam hadis tu memang sebut pada malam hari, tapi pada keesokan hari dia sendiri yang cerita pada orang apa yang telah dilakukan pada malam hari tersebut. Lalu Rasulullah kata seakan-akan dia ni mendedahkan keaiban yang Allah Ta'ala dah tutup. Jadi apa yang berlaku pada hari ni lagi dahsyat. Kan, lagi dahsyat, maknanya mereka sendiri yang mendedahkan keaiban mereka. Betul. Ada yang kadang-kadang berbangga. Ini mungkin sekadar tadabbur sedikit, selingan sedikit. Kejahatan malam ini sebenarnya dia terselindung kerana orang tak tahu. Tapi yang lebih dahsyat lagi, bila Allah Ta'ala dah tutup kejahatan dia sendiri yang mendedahkan kejahatan dia sendiri. Macam contohlah malam dia pergi kelab ke kan. Ya. Betul, esoknya dia cerita kat kawan-kawan. Dia sendiri cerita kat orang. Sepatutnya tak payah cerita. Dia cerita kat orang tu satu hal. Masalahnya dia selfie. Kan, mana dia sendiri yang mendedahkan kesalahan dia, ataupun dia buat perkara-perkara yang tak elok, dia sendiri yang share dekat Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Dia sendiri yang mendedahkan kejahatan malam yang dia lakukan. Betul, Ustaz. Jadi kadang-kadang kita perkara yang Ustaz ceritakan ni memang nauzubillah min zalik lah, memang ada benda tu, memang terjadi. Betul, dan memang terjadi. Bila dia sampai satu tahap, orang bila dah masuk macam ni, orang duk kecam apa semua, dia down, dia pasrah, lepas tu mula nak masuk ke bunuh diri dan sebagainya. Sebenarnya dia bermula dengan diri dia sendiri kan. Betul. Jadi dia cuba nak mempersalahkan orang lain, dan juga orang kata kejahatan tu bukan daripada diri sendiri. Mungkin wallahu alam lah. Okay, jadi benda ni sangat bahaya Ustaz, betul lah. Jadi jadi dari segi secara umumnya memang kejahatan malam ni kebanyakannya biasanya kejahatan yang berselindung lah kan, di sebalik malam. Dan juga ada juga saya melihat tadi kejahatan daripada makhluk, keburukan daripada semua ciptaan Allah.
Maksudnya Mhm. bagaimana tu Ustaz? Oh, yang itu yang awal ayat yang kedua tu, min Oh. syarri ma khalaq itu adalah kejahatan yang umum. Mm-mm. Ada kalanya perkara-perkara yang tidak baik mungkin datang secara tidak sengaja. Mm. Maksudnya ada perkara yang memberikan impak negatif kepada seseorang, tetapi kita contoh macam kejahatan-kejahatan yang orang tak tujukan kepada kita, macam kita bawa kereta tak sengaja pun mungkin kelalaian, kecuaiannya adalah kejahatan. Mm. Tapi dia tak tujukan kepada kita. Dia tak tujukan kepada kita tapi dia terlanggar kita. Kejahatan secara umumnya sedemikian. Maknanya apa sahaja yang Allah Ta'ala jadikan seperti ular ke Macam yang berbisa. unexpected lah. Unexpected punya Oh. Masya segala Allah. kejahatan yang umum. Tapi yang tiga kemudian Allah Ta'ala lebih spesifikkan lagi. Kejahatan yang pada waktu tertentu, kejahatan yang dilakukan oleh orang tertentu, kejahatan yang dilakukan oleh hati yang tertentu. Tiga Hmm. spesifik Allah Ta'ala ceritakan di situ. Baik, 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 faham. Jadi bila kita tengok susunan surah Al-Falaq ini, Allah menceritakan iaitu keburukan daripada secara umum, Betul. dan juga kita tengok kepada keburukan pada malam, pada Mhm. waktu malam, dan juga kita tengok kepada ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad. Maksudnya kejahatan sihir, Ustaz. Keburukan sihir ni Ah. bagaimana ni, Ustaz? Baik, yang ini sebenarnya peringkat kejahatan yang kedua ataupun yang ketiga, iaitu telah mula menggunakan elemen yang lain untuk mengenakan kejahatan kepada orang yang lain. Kalau kita tengok di sini, lafaz yang digunakan adalah nafasati. Nafas ni macam kita sebut tadi, nafas. Nafas. Dia menghembuskan dan dia menghembuskan kepada simpulan-simpulan. Yang ini nanti mungkin dalam surah An-Nas kita ceritakan bagaimana Rasulullah disihir dan memang dijumpai ada ikatan-ikatan yang Rasulullah kena sihir tersebut, ada ikatan yang tertentu yang dilakukan ataupun yang dikenakan untuk dikenakan kejahatan kepada Rasulullah. Apa yang menarik di sini, sebahagian ulama tafsir menyatakan nafasat ini adalah lafaz muannas. Nafasat ini maksudnya tukang-tukang hembus wanita. Tengok terjemahan pun daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Masya Allah. Jadi sebahagian ulama tafsir dia memberikan pandangan yang begini. Ada yang menyatakan kerana kebanyakan ahli sihir yang kuat itu ataupun yang ramai datang daripada para wanita. Minta maaf, bukan kita nak kata ini bersifat tidak adil. Tapi ini sebahagian daripada pandangan mufassir. Kenapa didatangkan dengan lafaz muannas di sini adalah kerana dikatakan yang popular pada zaman tersebut para ahli sihir itu adalah daripada kaum wanita. Kalau Ajwad dengan Anwar. Okey, Anwar pernah tengok kartun Ya, betul. yang tukang sihir naik penyapu. naik penyapu tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Macam tu kan. Saya bukan nak kata, tapi mungkin ada satu, saya bukanlah kata tradisi, tetapi bukan kita nak kata orang lelaki tak ada ahli sihir, ada juga. Ya, betul. Macam zaman Firaun, ahli sihirnya kalau ikutkan lafaz ni macam orang lelaki juga. Mungkin juga bercampur antara lelaki dan perempuan. Tapi di sini digambarkan sebahagian mufassir menyatakan dia didatangkan dengan lafaz wanita. Kalau saya kembali balik kepada Al-Imam Ibn Ashur, kalau tak silapnya dia kata walaupun lafaz itu seakan-akannya wanita, tetapi dia memberikan lafaz yang umum termasuk lelaki juga. Yang penting segala yang datang dengan segala sifat sihir ini tadi. Dan sihir ini sendiri adalah satu perkara yang biasanya didatangkan dengan elemen yang tidak baik. Dia ada dua elemen. Satu, dia mengeluarkan elemen yang tidak baik dan dia kadang-kadang berasal daripada elemen yang tidak baik. Saya bagi contoh macam bagaimana dia nak kenakan elemen yang tak baik daripada orang tu, kadang-kadang mungkin dia terpaksa pijak Quran. Masya Allah. Dia menggunakan elemen yang tak baik ataupun dia minum darah dan sebagainya ataupun dia terpaksa bunuh orang tertentu, dapatkan Orang yang uri sayang. lah apa macam-macam kan. Benda-benda tu berunsurkan daripada yang tak baik untuk kepada tujuan yang tak baik. Itu bahana sihir. Maknanya bahaya sangat sihir ni. Kalau dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala ceritakan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Harut dan Marut kalau tak silap yang dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman dituduh menggunakan sihir. Kerana kekuatan ataupun kelebihan Nabi Sulaiman ni
satu perkara yang luar biasa yang manusia tak boleh nak terjangkau. Dia boleh kontrol angin. Dia boleh kontrol jin, dia boleh kontrol, dia boleh dengar binatang, dia boleh bercakap dengan burung dan sebagainya. Jadi orang kata dia ni ada sihir. Syaitan bisikkan kepada kaum dia, Bani Israel, dia ni gunakan sihir. Lalu Allah Ta'ala mengajarkan, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Kalau tak silap saya dalam surah Baqarah sendiri, Allah Ta'ala ceritakan tentang, dia kata, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Allah Ta'ala ceritakan dia bukan ajar perkara yang tidak baik, tetapi dia mengajarkan kepada manusia bagaimana untuk membezakan antara sihir dan yang bukan sihir. Yang diturunkan malaikat itu tadi untuk menjelaskan ataupun untuk membezakan apa yang dikatakan kepada Nabi Sulaiman itu adalah salah. Ini dalam ayat yang 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ceritakan tentang Sulaiman itu tadi. Lalu Allah Ta'ala kata, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dua malaikat yang menunjukkan, mendemonstrasikan sihir kepada manusia untuk manusia faham sebenarnya sihir ni memang tak elok dan Nabi Sulaiman bukan guna sihir. Itu adalah mukjizat dia. Dan salah satu yang paling power yang ditunjukkan oleh Harut dan Marut ini adalah sihir pemisah antara pasangan suami isteri. Antara sihir yang kuat kerana pasangan suami isteri ni dia diikat dengan kecintaan sesama dia. Betul. Tapi nak ceritanya kan orang sampai kalau orang cinta seseorang tu lautan api sanggup ku renang. Maknanya tinggi tahap Betul. bulan bintang lah semua benda tu. Semua tu. Tapi nak cerita kuat lagi sihir dia boleh pecahkan ikatan tu. Maknanya Allah Ta'ala ajarkan, Allah Ta'ala tunjukkan ini dalam surah Al-Baqarah tadi macam mana Allah Ta'ala ceritakan dia kata tentang fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar daripada malaikat ataupun ahli tentang sihir itu tadi bagaimana untuk memisahkan. Itu antara sihir yang kuat. Antara sihir yang terkena kepada Rasulullah adalah yang kalau diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah macam confused. Ni nanti kita akan cerita macam mana dia confused. Dia dah buat ke tak buat ke, dia terkeliru. Sehingga Allah Ta'ala datangkan kepada dia malaikat untuk memecahkan sihir yang telah dikenakan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yalah berkaitan dengan ada kaitan juga dengan malaikat Harut dan Marut Ya. Kalau Jadi- kita kaitkan dengan sihir itu tadi. Jadi memang orang kata tukang sihir ni dia lah kita memang tak ada diskusi pasal mendiskriminasi wanita semua, Ya, tapi betul. sinonim je lah macam tu kan pada waktu Pada gambaran tersebut gambaran gitu. pada ketika itulah. Dan juga sihir yang kuat adalah sihir yang memisahkan hubungan suami isteri tersebut. Kalau yang diberikan contoh dan biasanya dia ada beberapa jenis sihir. Kalau yang dekat Malaysia ni kalau kita tengok antaranya untuk kita ganggu Kehidupan orang. kehidupan orang biasanya. Contoh dia macam kita nak benam bisnes dia. Betul. Jadi orang tak nampak kedai dia ke ada. Saya dengar ada Yang ni sekali. familiar sangat Ustaz. Ini familiar. Orang hantar benda kepada kedai. Jadi orang datang, kedai kau ni dah 10 minggu datang tak buka-buka. Rupanya dia terhijau barangkali. Betul. Orang letak, orang tak nak pergi dan sebagainya. Tapi Kadang tak sedap lah apalah. memang semua macam-macam. Kadang-kadang makan nampak benda lain ke apa ke. Betul. Macam-macam. Tapi dia sekadar untuk atas orang mana macam atas bisnes tu. Kita bisnes. Tapi yang lebih dahsyat sebab tu kita kata memisahkan antara suami isteri ni dahsyat kerana dia memecahkan rumah tangga lagi. Betul. Dia bukan sekadar menghancurkan bisnes tetapi dia memecahkan kekeluargaan itu sendiri. Itu maknanya memisahkan antara lelaki dan isterinya, kemudian mungkin akan terpisah ataupun marah dengan anak dan sebagainya. Mungkin juga kita bimbang dia melakukan lebih daripada itu. Mungkin dia boleh membawa kepada pembunuhan dan sebagainya. Betul. Jadi itu yang lebih agak berat daripada situ berbanding kalau kita tengok mungkin sihir terkena ada dulu kawan saya dia ceritalah yang ayah dia ataupun saudara dia sampai kena sihir meninggal dan sebagainya. Ada juga sampai terbunuh, muntah darah, orang kena dan sebagainya. Mungkin boleh pulih, mungkin tak boleh pulih. Tapi yang digambarkan dalam Al-Quran kerana dia mungkin melibatkan dua ataupun hubungan yang lebih besar. Bukan sekadar suami isteri tetapi dia akan melibatkan seluruh keluarga tu sendiri. Kalau seorang tu mungkin dia akan sekadar kejahatan tu kena pada diri dia saja. Ini kesan sihir. Allah Ta'ala ajar kita supaya berlindung dengan dua kul ni tadi.
Betul, Dua betul, goal ni Ustaz. tadi. Jadi orang kata sihir ni walaupun zaman dah teknologi canggih sekarang ni pun masih lagi sihir ni berlaku ya. Masih. Dan juga orang kata sihir ni berlaku adalah berkaitan dengan hasad dengki. Betul. Jadi sesuai Dia dengan ayat terakhir. Ayat Ayat tu, terakhir. ayat wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi Baik. macam Ustaz, kejahatan daripada hasad dengki ni Ustaz. Baik. Ini yang paling berbahaya sekali. Betul. Kerananya hasad dengki inilah yang membawa kepada kejahatan-kejahatan yang lain tu tadi. Jadi macam kejahatan umum, kemudian pada waktu jahat tu bila biasanya berlaku, kemudian khusus kepada siapa yang melakukan kejahatan ahli sihir tu, kemudian puncanya adalah pada hati manusia. Kan punca dia pada hasad dia tu tadi, dia pun jumpalah ahli sihir pada waktu malam. Katakan macam tu. Dan kejahatan inilah yang menyebabkan hasad inilah yang menyebabkan iblis itu sendiri tercampak kan, kerana dia rasa ego dan juga dia mungkin rasa dengki juga melihat atas kejayaan ataupun Nabi Adam itu dihormati oleh para malaikat. Betul. Jadi ini orang yang ada hasad ni, sebab tu Rasulullah kata orang yang ada hasad ni dia memang tak boleh masuk syurga. Dia tidak akan dia tidak akan boleh masuk syurga. Bahkan ada sebuah kisah yang menarik tentang orang yang tidak ada hasad ni tadi, tapi saya bimbang tak sempat nak cerita. Betul. Mungkin kita akan sambung kepada episod yang seterusnya. Kan Ustaz. Jadi orang kata marah dah producer. Producer dah banyak kali angkat tangan. Okey, jadi mungkin orang kata secara ringkasnya surah Al-Falaq ni adalah kejahatan di luar daripada kita lah sebagai manusia ni. Dan juga jangan lupa Juad, macam mana Juad kita punya kesimpulan akhir ni macam mana Ustaz? Kesimpulan akhirnya, janganlah kita dengki. Betul. Ya, kerana Ringkas dengki ni dia akan mengaitkan segala kejahatan-kejahatan yang lain sehingga jadi punca dia. jadi punca kejahatan yang lebih besar, masya-Allah. Jadi itu saja untuk episod kali ini, episod Tadabbur surah Al-Falaq bersama kita dengan tetamu undangan kita pada kali ini Ustaz Sanusi. Jadi kalau para penonton ingin tadabbur surah lain, boleh komen di bawah. Dan juga jangan lupa sumbangan ke YM yayasanmaghfirah.org. Dan jangan lupa kita jumpa lagi di minggu hadapan. Jadi bersama kita Anwar, saya Ajwad, dalam rancangan YM Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.